Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi setia lagi dengan channel ini di Ibnu Rijal. Video kali ini saya buat dalam kereta sebab saya tak sempat, ada beberapa urusan penting yang saya harus selesaikan. Jadi saya fikir saya tak mau kita bagi tergantung lama. Jadi saya fikir apalah, saya parking sekejap, saya buat dalam kereta. Kemudian yang keduanya, kenapa saya pakai spek? Mata saya belah kanan ni nak bengkok tumit. Besar, malu lah tunjuk kat tuan-tuan belah kanan ni. Ini saya pakai lah. Nampak ni sikit kan. Dia pedih lah tuan-tuan. Kita tak tahu nak berubah apa. Pedih. Saya try buah madu, tapi dia melekat pula kat mata, tak boleh buka kan. Tak apalah, sabar lah. Ada orang bagi petua suruh bubuh daun setawak. Tapi saya tak sure kalau dalam bahasa Malaysia ni daun setawak daun apa. Tapi kami di utara panggil daun setawak. Daun yang kami dulu zaman kecil-kecil, daun tu kami bubuh dalam Quran, bubuh dalam buku zaman kecil-kecil dulu lah, sebagai penanda kan. Yang ada beberapa kepercayaan tertentu. Tapi itu yang zaman dulu lah. Tapi saya tak tahu lah, saya cari daun tu tak jumpa. Apa yang mampu saya buat sekarang adalah saya tunggu masa akan menentukan, masa akan menyembuhkan, insya-Allah. Allah Taala akan izinkan, insya-Allah. Tak apa, saya nak sambung untuk episod hari tu kita berhenti setakat bila mana Raja Malikul Zahir telah dibebaskan oleh Sidi Riyatuddin daripada kerajaan Syahrunuri dalam perjalanan pulang. Kemudian dalam masa yang sama, adik dia Malikul Mansur pergi melawat abang dia dekat Pasai. Kemudian dia masuk ke bilik abang dia. Dia jumpa satu orang dayang yang sangat cantik, dayang kesayangan abang dia. Dia berkenan dan dia ambil bawa balik. Bila sampai ke samudera, maka Sidi Samayuddin menegur. Sidi Samayuddin, ulama ni pun tak tahu yang raja dia ni ambil. Okay. Dia cerita dia macam filem Troy lah. Tapi saya takut bila saya kata tu nanti orang kata saya claim. Tapi ibaratnya begitulah. So Sidi Samayuddin tegur lah, kenapa tuanku pergi ambil? Ini akan menjejaskan hubungan dua kerajaan dan dua adik-beradik. Maka Malikul Mansur kesal atas perbuatan dia itu, tetapi nasib telah menjadi bubur. Tak tahu nak buat apa. So tergantung di situ. Maka bila abang dia balik ke Pasai, abang dia dapat tahu cerita ini, bahawasanya adik dia Malikul Mansur colek, ambil balik dayang kesayangan dia. Maka dia telah bersumpah untuk membunuh adik dia sendiri, iaitu Malikul Mansur. Namun dihalang oleh Sidi Riyatuddin. Lama-kelamaan bila ada clash antara keduanya, maka Sidi Riyatuddin pilih untuk letak jawatan. Maka satu orang mangku bumi baru dilantik oleh Malikul Zahir, iaitu satu orang mangku bumi ataupun bendahara ataupun penasihat yang bernama Tun Pepatih Tulus Pemuka Senggara. Tun Pepatih Tulus Pemuka Senggara. Itu nama mangku bumi yang baru ataupun bendahara yang baru ataupun penasihat yang baru. Maka tuan-tuan, penasihat yang baru ni tak macam penasihat yang lama. Sebab penasihat yang lama ni, Sidi Riyatuddin ni selain seorang penasihat, dia juga seorang ulama, dia juga seorang ayah kepada raja. Sebab daripada kecil dia menjaga Malikul Zahir. So menteri yang baru ni dia lain sikit. So bila mana Malikul Zahir minta pendapat mangku bumi yang baru ni, menteri yang baru ni, iaitu Tun Pepatih Tulus Pemuka Senggara ni, tanya dia, apa pendapat Datuk, beta nak bunuh adik beta sendiri, ada cara tak? Maka Tun Pepatih Tulus Pemuka Senggara ni bagi tahu dekat Malikul Zahir, patut ada cadangan tuanku. Nampak, ini menteri yang tidak baik. Bila mana dia merasakan benda yang dibuat oleh rajanya itu salah, sepatutnya dia menegurnya, tetapi sebaliknya dia pula pergi bagi jalan. Maka Tun Pepatih Tulus Pemuka Senggara ini, dia bagi cadangan dekat Malikul Zahir, kata, tuanku buat satu majlis berkhatan. Malikul Zahir ada anak nama Raja Ahmad, anak kecil lagi, remaja lagi. Bukan remaja lah, kecil lah. Saya tak tahu umur berapa, tapi kecil. Sebab apa? Tun Pepatih Tulus Pemuka Senggara ni bagi tahu dekat Malikul Zahir, wahai tuanku, kita buat majlis berkhatan Raja Ahmad, buat kenduri besar-besaran dan jemput adik tuanku itu Malikul Mansur di samudera itu untuk datang makan kenduri bersama dengan penasihat dia, iaitu ketika itu ialah ulama yang disebut sebagai Sidi Samayuddin. Bawa dia mai sekali. Kita buat macam tak ada apa-apa, jemput macam biasa saja. Maka bila mana Malikul Mansur dekat samudera ni, memang dia salah peringkat awal. Kita dah sebut sebelum ni, memang dia salah, tapi dia menyesal. Dia dapat jemputan daripada abang dia, maka dia excited nak pi. Mungkin dia fikir abang dia maafkan dia, mungkin dia fikir tak ada masalah kot. So dia pi dengan Sidi Samayuddin
pergilah ke samudera, pergilah ke Pasai. Setibanya mereka di Pasai, yang berlaku adalah abang dia Malikus Zahir menangkap adik dia ini, dipenjarakan bersama dengan Sidi Samayuddin. Maka hukuman yang kena kepada adik dia ini, iaitu Malikul Mansur, diikat adik dia dan dia suruh adik dia dibuang negeri, dihantar ke timur, dan disebutkan dalam Sulalatul Salatin dihantar ke Manjung. Kepada Sidi Samayuddin ditanyakan, wahai ustaz, wahai tuan guru tak boleh ikut dia pergi ke Manjung. Tuan guru kena stay di sini, tuan guru akan bebas. So macam mana? Maka kata Sidi Samayuddin, ayat yang paling terkenal dalam sejarah Melayu adalah ayat ungkapan Sidi Samayuddin ini dalam peristiwa itu, bila benar Sidi Samayuddin mengatakan, biar kepala bercerai badan dari diri bercerai tuan. Dia kata macam tu. So kata-katanya itu menyebabkan Malikus Zahir rasa sangat tersinggung. Maka dia telah putuskan kepala, dia pancung kepala ulama ini, Sidi Samayuddin ini, out of anger lah, sebab dia marah. Maka putuslah kepala dia. Maka masa dipotong kepala Sidi Samayuddin itu, masa tu Malikul Mansur, raja ini, yang Raja Samudera, adik dia ini, tak tahu, sebab dia sedang dipersiapkan untuk dilayarkan, dihantar ke Manjung. Semasa perjalanan nak pergi ke Manjung, sebab apa? Kepala Sidi Samayuddin itu dilempak ke laut, badan dia dibiar di Pasai. Dalam perjalanan nak pergi ke Manjung, dia melewati satu kawasan laut, dan ada daratan pulau yang disebut sebagai hari ini ada satu nama dia. Sampai di situ dia nampak satu kepala sedang terapung lalu dekat perahu dia, dekat kapal dia. Maka dia tanya, padang mayakah ini? Tempat mayakah ini? Bila saya lihat dalam kamus dewan, maya bermaksud apa? So tempat apakah ini? Dan dia tengok kepala tu, rupanya kepala itu adalah kepala tuan guru dia, murabi dia, ayah angkat dia, Sidi Samayuddin. Dia menangis teresak-esak. Dia tak sangka penasihat dia ini, guru dia ini akan dibunuh oleh abang dia sendiri. Maka dia minta satu orang kata apa, permintaan kepada abang dia, tolonglah ada ihsan, hantar semula badan tuan guru saya, ayah angkat saya ni. Maka abang dia pun ada sedikit ihsan, maka abang dia hantar semula badan Sidi Samayuddin. Maka disemadikanlah jenazah Sidi Samayuddin di pulau tersebut, yang sampai hari ini disebut sebagai Padang Maya. Saya tak sure di mana, saya tak tahu, saya bukan pakar geografi. Mungkin di sebelah belah Jawa, mungkin sebelah saya tak tahu. Mungkin di Malaysia, saya tak tahu. Tuan-tuan nanti jawapan dia, tuan-tuan beritahu kat saya dalam komen, di manakah tempat yang bernama Padang Maya itu. Di sanalah terletaknya kubur Sidi Samayuddin, yang mana kepala dan badannya disatukan semula dan dimakamkan di sana. Maka di atas permintaannya itu telah dikabulkan oleh abang dia. Maka adik dia Malikul Mansur, tak apalah, tak boleh nak mengamuk, maka dia dibawa ke Manjung untuk dibuang negeri ke sana. Setelah beberapa tahun berlalu, Malikus Zahir yang duduk di Pasai tak senang duduk, sebab dia terfikir, dia muhasabah diri dia, dia fikir macam mana aku tergamuk bunuh adik aku sendiri, darahkan yang adik kandung aku sendiri, sedarah sedaging dengan aku sendiri, hanya kerana seorang wanita. Yang aku tergamuk bunuh ulama yang menjaga adik aku daripada kecil, yang menjaga aku juga daripada kecil. So sikap aku ni ternyata silap. Maka dia buat keputusan untuk maafkan adik dia. Halah, benda kecil ya, cuma ambil dayang tak tanya ya. Ialah nak banding dengan bunuh kan. Maka dia hantar utusan untuk pergi ke Manjung untuk ambil adik dia bawa balik. So bila adik dia dapat berita tu, maka Malikul Mansur gembira, abang dia telah insaf dan nak maafkan dia. Maka semasa on the way nak balik pulang ke Pasai, dia lalu semula kawasan pulau di Padang Maya itu, dan dia minta kepada para pembesar, berhenti sebentar, saya nak ziarah tuan guru saya, makam dia. Bila ziarah di makam tuan guru dia, Sidi Samayuddin, maka dia bercakap lah. Dia berdoa, kemudian dia cakap, kata, saya ni on the way nak balik ni, wahai tuan guru. Alhamdulillah, abang saya maafkan saya dah. Nak balik, nak berdamai dua beradik ni, nak jumpa saya semua ni. Maka disebut dalam Sulalatul Salatin, ini versi naratif, versi hikayat. Kita boleh menolaknya, kita boleh menerimanya. Tapi saya dah sampaikan sebelumnya, iaitu cerita syirik ini adalah versi naratif. Saya cerita saja. Okay. Terdengar suara daripada dalam kubur, iaitu suara Sidi Samayuddin mengatakan, kenapa nak pergi sana? Berehatlah di sini. So bila terdengar kata-kata begitu keluar daripada dalam kubur, maka kerana dia menghormati guru dia, ayah angkat dia, mangku bumi dia, bendahara dia, penasihat dia ini, maka dia pergi ambil air semayang. Ni sebut dalam kitab, dia pergi ambil air semayang dan dia semayang sunat 2 rakaat. Kemudian dia berehat sebentar di sebelah kubur Sidi Samayuddin. Dia baringkan diri dia
dia lena. Sewaktu dia lena itulah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir betul-betul di sebelah ataupun di atas kubur Tuan Guru dia, Sidi Samayyuddin. Bila dengar cerita ini, Malikul Zahir terus pergi ke Padang Maya dan menyiapkan upacara orang kata apa ni, pengkebumian diraja untuk adik dia. Maka makam adik dia Malikul Mansur betul-betul di sebelah makam Sidi Samayyuddin. Saya tak sure di mana hari ni, tuan-tuan boleh komen di bawah. Dan terletaknya makam satu orang raja dan satu orang ulama itu sampai ke hari inilah di pulau, di sebuah tempat di mana Padang Maya itu. Maka Malikul Zahir sangat sedih, tak sempat jumpa adik dia, dia berpisah bergaduh hanya kerana seorang wanita. Maka dia malu dan dia turunkan tahta dia sendiri. Dia lantik anak dia naik Raja Ahmad. Dan dia berpesan kepada anak dia sebelum dia mati. Dia mengatakan, wahai anakku Raja Ahmad, ingat beberapa perkara yang nak wasiat. Okay, jangan berpecah adik-beradik. Jangan mendahului mesyuarat. Bermaksud apa-apa pun tanyalah para pegawai kamu ni, para pembesar kamu, menteri kamu. Yang kedua. Yang ketiga, jangan lukakan hati rakyat kamu. Dan yang keempat, jangan beringan-ringan di dalam melakukan amal ibadat. 4 benda ni kena ingat. Maka setelah dia memberikan 4 wasiat tersebut, maka Malikul Zahir meninggal dunia dan dimakamkan di sana, di Pasai. Maka Raja Ahmad menyambung kerajaan. Itulah kisah sedikit sebanyak tentang kerajaan di Pasai dan di Samudra. Next episode nanti saya akan sambung tentang apa yang berlaku di Singapura yang menyebabkan kejatuhan Singapura. Saya akan tampilkan cerita-cerita yang macam Hang Nadim, yang macam Sang Rajuna Tapa. Siapakah mereka? Apa kaitan dengan Singapura? Apakah benar Todak menyerang Singapura? Kita akan ceritakan dalam episod akan datang, insya-Allah. Teruskan dalam siri ini, Surah Ratus Salatin. Assalamualaikum. Kalau ada petua mata, bagi tahu tu tuan. Sakit tu dah belah kanan ni. Assalamualaikum.